Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fazli bin Rafi, nombor metrik 23 di KM 19F1011. Jadi hari ini saya akan menerangkan mengenai safety procedure tentang safety procedure untuk menjalankan kerja milling machine. Jadi yang pertama sekali iaitu uh, apakah itu safety procedure. Jadi kita kena tahu safety ni sama ada safety ni adalah sangat penting sebelum menjalankan apa-apa kerja. Uh, pada saya safety ni adalah bukan saja pada diri kita saja. Safety ni termasuklah kawasan tempat kerja kita, uh, sekeliling kawasan tempat kerja kita, kita punya mesin, keselamatan mesin dan juga keselamatan barang kerja kita. So semua semua itu perlulah diambil kira dan dititik beratkan sebelum, semasa dan selepas menjalankan kerja apa-apa saja kerjalah. Jadi kita kena pastikan keselamatan semuanya berada dalam keadaan selamat sebelum menjalankan kerja. Dan semasa kerja dan juga selesai menjalankan kerja. Jadi yang pertama sekali, sebelum kita menjalankan kerja, kita kena pastikan diri kita berada dalam keadaan yang selamat. Ah, eh, supaya tak ada kemalangan yang akan mencederakan ataupun dapat mengelakkan apa saja kemalangan daripada berlaku. Okey, yang pertama sekali iaitu kita dari segi pemakaian, kita perlulah memakai eye protection ataupun face shield, kerana semasa menjalankan kerja ni akan terdapat chip yang akan melantun. Jadi untuk mengelakkan ianya daripada masuk ke dalam mata, chip ni adalah sangat tajam dan panas. So bila ia masuk dalam mata dan akan merosakkan mata kita dan juga muka kita. Jadi kita perlulah memakai protection dan juga ataupun pakai face shield untuk melindungi muka dan mata. Okey. Seterusnya adalah jangan pakai uh, apa-apa orang kata kita kekemasan, barang kemas kita. So jangan pakai. Contohnya jam kita kena buka. Okey. Cincin kena buka. Gelang pun kena buka. Okey. Dan juga bracelet ataupun rantai. Okey. Dan juga tak ada loose clothing, which is tie, contoh dia tie. Lagi ataupun earphone ataupun apa-apa yang bergantung di leher kita, tergantung. Okey, kalau lengan panjang kita kena pendekkan. Kita kena roll dia supaya menjadi pendek. So which is daripada bahagian siku hingga hujung ni, pastikan tak ada apa-apa di bahagian sini lah. Sebab tangan kita ni adalah paling dekat dengan workpiece kita. So mengelakkan daripada ianya bergulung, sebab kita punya kerja akan berlaku gulung. So dia akan rolling. So bila dia rolling, kalau untuk mengelakkan barang-barang macam kalau baju kita termasuk dalam workpiece, jadi ia akan menarik diri kita sekali. Jadi kita kena elakkan daripada itu berlaku. So kita kena pastikan ianya kosong. Kat sini kena ada kosong dari siku sampailah ke hujung jari kita. Okey, seterusnya kalau rambut panjang, pastikan kita ikat di belakang. So yang terbaik sekali, potonglah pendek, lebih selamat. Okey. Kalau panjang macam perempuan, kita kena ikat rambut kita kat belakang supaya rambut kita tak masuk dalam, tak terjerut dengan mesin. Jadi pastikan kita pakai 3 jaw chuck guard. So kita menggunakan
Salah. So next, kita punya mesin. So semasa menjalankan, kita kena tahu uh, mesin kita punya safety. So safety features yang ada pada mesin kita, contohnya stop button ni. Jadi ketika mesin sedang dijalankan, andai kata berlaku kemalangan, contoh kita punya baju ni tertarik dengan terjerut dengan mesin, so kita just tekan stop button, so mesin akan stop immediately, secara terus dia akan stop, so dia akan berhenti. Jadi kita kena tahu kat mana stop button dan apa fungsi stop button ni. So seterusnya, okay, sekejap. Okay. So pastikan workplace kita, maksudnya tempat kerja kita, tempat yang kita nak ni, pastikan tiada tools ataupun pastikan ianya bersih dan juga clear, tak ada benda asing, tak ada tools dan sebagainya, dan hanya ada workpiece kita sahaja. Okay. Okay. Dan wrench tu pastikan lepas menggunakan wrench, buka supaya mengetatkan. So kita buka dan letakkan di bahagian yang selamat. Pastikan kita tak tinggalkan tools kita pada mesin. Okay. Jadi kita kena berjaga, kita kena kenal pasti mesin kita, kedudukan tools ni di mana, guard ni di mana, jadi supaya kita kenal pasti mesin kita bagaimana. So jangan tinggalkan apa-apa tools ataupun benda-benda lain pada mesin sebelum menjalankan kerja. Setelah mengetatkan segala kunci, toolbit dan sebagainya, pastikan kita punya tools tu tak berada pada kita punya tempat kerja. So kita kena letakkan di tempat lain. Okay. Okey, itu saja daripada saya, Muhammad Fazli bin Rafi. Saya Muhammad Irfan bin Haris akan menerangkan equipment untuk milling machine. Pertama ada milling machine, kedua ada vernier caliper, ketiga ada chuck key, keempat ada cutter, kelima ada angle, keenam ada safety shoe. My name is Muhammad Fazli bin Ibrahim. Hari ini saya akan terangkan machine setup milling machine. The step, clean all surface like table, vice jaw and part. Second step, load tool. Load tool required to complete part, including edge finger, vice leveling at 0 degree. Step 3, load part. Load part, workpiece, invise on or hold your part workpiece with your machine holding arrangement. Step 4, cutter radius compensation. Enter each tool diameter into length offset patch. That will be helpful when you are using cutter radius compensation in your program. Next, coolant. Use coolant. Adjust coolant line because coolant properly cool tool and wash it away. Next, last part is cycle start. Put the machine in low feed. Activate single block and then press cycle start. Thank you. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Azam Razi, 23 DKM 191020. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang standard operasi procedure untuk milling machine berdasarkan design kita tadi, iaitu kita nak buat bolt tu lah. Okay, design ni yang kita nak buat. Okay, yang pertama kita nak buat apa ni, menggunakan milling machine ni kita nak buat hexagonal. Okay, ini adalah design kita.
Okey, beza yang milling machine dengan lathe machine adalah lathe machine dia apa ni dia boleh dia bahagian apa ni potong pada bahagian yang melintang lah. Kalau milling machine dia bahagian menegak ni. Okey, kita nak buat design dia dengan jarak antara dua petak ni adalah 32 and then lekuk ni adalah 35. Okey, cara dia adalah dengan okey, kita akan cara nak buat hexagonal ni saya akan terangkan kepada YouTube. Okey, yang pertama cara dia yang pertama kita perlu ikatkan bahan kerja kita tadi tu. Yang pertama kita kena pastikan meja mesin dalam keadaan yang baik, maintenance semua dalam keadaan yang baik. Okey, bahan kerja tu pun dalam keadaan yang bersih lah sebelum kita nak start kita punya milling machine procedure ni. Okey, yang pertama kita perlu mengikat bahan kerja kita yang ni pada chuck ni menggunakan Allen key lah. Kita ketatkan pada diameter yang kita nak. Okey, seterusnya kita pastikan gauge atas ni kita setting dia dalam keadaan yang mana dia tepat pada position bahan kerja kita yang kita nak potong tu lah. Okey, cara kita nak buat hexagonal adalah dengan dia kan bahan kerja tu bulat and then dia daripada atas potong bahagian kerja yang bulat tu daripada sikit demi sikit sampai ke hujung lah. Kita nak dapatkan daripada bulat tu kita nak dapatkan rata menjadi hexagonal. Okey, cara dia adalah macam ini. Okey, yang pertama kita perlu macam biasalah kita letakkan pincir pada dia supaya kita tak nak overheat dan sebagainya, tak nak panas, tak ada kesan yang panas lah. Okey, macam biasa cara dia ada sini. Kita ukur yang baik supaya bahan tu kena pada jarak yang betul lah sampailah ke hujung. Okey, cara dia adalah macam ni. Kita tengok cepatkan sikit. Okey, kita nak potongan tu sampailah ke hujung and then kita nak dia rata macam itulah. Okey, apabila dah settle satu side tu, kita tukarlah kepada side yang lain, permukaan yang lain dengan kita memusingkan mesin ni dengan pada side yang betul lah. Kita nak pada permukaan yang sebelah tu pula. Kita adjust balik dia punya center ni. Kita nak tadi mengikut design tadi tu, kita nak dia punya jarak antara tu adalah 32. Dan apabila dah tukar jarak tu, kita masukkan balik, ketatkan balik supaya dia tak bergerak. Okey, seterusnya dah tepat pada dia punya kiraan yang betul, kita boleh buat balik lah. Kita potong macam tadi juga, letak pelincir sikit-sikit supaya dia sampai ke hujung lah misalan tu. Okey. Dia punya lekuk antara tu adalah 32. Okay, and then cara ni dia berulang kali lah. Okay, apabila dah siap pada satu permukaan tadi tu, kita pusing balik pada side yang lain supaya kita nak potong bahagian yang kita nak tu lah. Kita pusing balik pada side yang betul and then kita kunci balik lah dia punya pengikat tu. Okay. Okay, semua kita nak ada 6 side lah. Semuanya akan jadi 6. Nak jadi bentuk hexagon lah. Okay, cara dia sama juga. Kita pusing side lain and then kita bagi dia pada permukaan yang betul and then dia akan potong secara ke depan.
Okey, kita buat benda yang sama juga. Letak apa ni pelicin kepada dia supaya tak overheat. Buat sikit, tolak dia contoh sikit demi sikit sampailah ke hujung. Okey. Cepat sikit. Macam biasa letak pelicin. Setiap kali dia ni kita letak pelicin supaya permukaan yang apa ni permukaan yang kita potong tu dalam keadaan yang baik lah. Tak ada apa ni orang kata dalam keadaan yang kasar sebagainya. Okey. Cepatkan sikit. Tengok dia sampai ke hujung. Okey, apabila dah sampai hujung, kita tukar side sebelah pula untuk dapatkan apa ni design hexagon tu lah. Okey, apabila dah siap macam tadi juga, kita tukar side lain pula. Kita nak yang sebelah, side sebelah pula. Kita pusingkan dia macam ni supaya bahan kerja tu terpusing sekali lah. Okey, setting pada keadaan yang betul. Okey, kita dah pusing dalam keadaan betul. Dan kita kunci dia supaya dia tak bergerak lah. Okey. Cara dia macam tadi juga, kita nak bagi dia rata. Dan cepat sikit. Kita cepatkan sikit. Okay, bila kita dapat dah ada punya kiraan yang betul, kita start balik buat sampai ke hujung metal. Okay, macam biasa kita letak pelincir sikit demi sikit. Sampailah ke hujung. Kita nak bagi dia apa ni dapat daripada 6 permukaan lah, sebab tu kita pusingkan dia punya ni dengan jarak yang betul. Okey. Cepatkan sikit. Okey. Okey, nanti last product dia akan jadi macam ni lah. Last product dia akan jadi dia akan dapat permukaan yang flat pada 6 penjuru tadi tu lah. Okey. Okey, ini adalah cara penggunaan milling machine. Dalam keadaan yang betul lah. Okey, seterusnya adalah last sekali macam biasa kita bersihkan balik permukaan apa ni mesin besi-besi yang telah dipotong tu, bersihkan balik menggunakan penyapu dan sebagainya bahan kerja. Apabila dah siap, matikan switch mesin tersebut, pastikan dia dalam keadaan yang betul dan semua dalam keadaan baik lah sebelum kita nak dah siap. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.